Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kali lagi kita dalam episod yang kali ini saya akan membincangkan berkaitan tentang soalan-soalan yang ditanyakan kepada saya untuk kita jawabkan di sini. Antaranya adalah soalan yang timbul berkaitan dengan hutang. Yang ditanyakan kepada saya adalah apakah hukum kita memberi pinjam orang, bagi orang pinjam, bagi hutang kepada orang, untuk orang yang berhutang itu adalah membayar hutang alung. Itu apakah hukum kita bagi pinjam duit kita kepada orang yang dia membuat pinjaman alung? Sidang penonton yang dirahmati Allah, jadi secara dasarnya kita tengok dulu apa hukum hutang. Jadi hukum hutang ini adalah harus. Hukum berhutang itu adalah harus. Jadi agama tidak menghalang untuk kita melaksanakan hutang. Bahkan dalam Quran pun banyak menyebutkan berkaitan tentang ayat-ayat hutang. Jadi hukum berhutang itu adalah harus, dan hukum memberi hutang itu adalah sunat. Dan ada riwayat yang menyebutkan bahawa memberi hutang itu lebih baik daripada memberi sedekah. Kerana orang yang berhutang ini berada dalam keadaan yang sangat berhajat untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan, dan kita mempermudahkan urusan orang untuk memberikan hutang kepadanya, maka menyelesaikan hajat hidupnya pada ketika itu. Dan ada juga ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa sekiranya orang tadi ini tidak mampu membayar hutang kepada kita, adalah lebih baik kita sedekahkan hutang kita tadi ini kepadanya semuanya. Dan itu sekiranya kamu mengetahui itu adalah sangat baik, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berbalik kepada hukum memberi orang pinjam kepada orang pinjam alung ni. Dan kalau kita nak tengok juga, kalau kita nak bagi orang pinjam duit kita, apa tujuan orang tu nak pinjam? Sama ada tujuannya adalah untuk melakukan maksiat pada Allah, contohnya membeli arak, ataupun contoh melakukan perkara-perkara maksiat. Jadi hukum orang memberi hutang kepada orang yang nak melakukan maksiat pada Allah adalah haram. Okey, dalam bab alung, adakah hukum meminjam alung ini halal? Dah pasti disebutkan dengan berkaitan alung bukan dasar undang-undang negara, bahkan hukum agama sendiri pun sudah meletakkan pada hukumnya adalah haram. Kerana alung ini adalah satu benda yang kalau kita tengok memberi hutang secara zalim, ada riba dan sebagainya, itu jelas. Dan dalam bab ini, kalau seorang yang meminjam kepada alung dia tak mampu membayar alung, maka akan mendapat kemudaratan kepada dirinya. Mungkin dia kena bunuh dia, akan dibunuh. Jadi dalam agama menitik beratkan bahawa nyawa lebih tinggi daripada segala-galanya. Maka di sini mengambil kira agama membenarkan kita memberi pinjam duit kita kepada orang yang pinjam alung untuk menyelesaikan masalah hidupnya sekiranya kita berkemampuan. Mengambil kira adalah isunya kemudaratan, ad-darar yuzal, kemudaratan perlu dihilangkan. Ini jawapan kita kepada soalan berkaitan dengan boleh tak kita memberi pinjam duit kita kepada orang yang pinjam duit alung untuk menjelaskan hutang alung. Jadi saya cakapkan di sini adalah dibenarkan atas dasar menghilangkan kemudaratan yang lebih besar. Sidang penonton yang dirahmati Allah, antara soalan yang dikemukakan lagi adalah berkaitan apa itu solat hormat waktu. Adakah solat hormat waktu? Jadi jawapannya adalah dalam mazhab Imam Syafi'i memang ada. Memang ada dalam agama solat hormat waktu. Solat yang tidak ada wudu, solat yang tidak bertayamum, solat dalam keadaan yang kita berada dalam keadaan darurat. Contoh, kita ada dalam kenderaan jam, kita balik kerja dalam pukul 5, kita sampai rumah pukul 9, kita dah tinggal semayang fardu maghrib, maka semayang ini wajib dilaksanakan dalam apa jua keadaan, wajib, mesti. Jadi bagaimana kita nak solat dalam keadaan kita di dalam kenderaan? Maka inilah disebutkan sebagai solat hormat waktu. Solat hormat waktu bagi orang yang tidak mampu menghadap kiblat adalah boleh solat dalam keadaan jua mana pun, ketika dia bawa kenderaan, kaifiatnya lafaz mayang sebagaimana biasa, sebut perkataan Allahu Akbar, baca Fatihahnya, rukun-rukun tertentu amalkan sebolehnya, rukuk dengan kepalanya, sujud juga dengan isyarat kepalanya, bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tidak menjadi masalah. Itu tanda kita solat dalam keadaan solat hormat waktu. Dalam keadaan terdesak ataupun darurat memang wujud, namun balik rumah perlu qada semula
dengan solat yang kita solat hormat waktu tadi, dengan sebagaimana tertib solat, mengambil wuduk sebagainya, itu perlu kita ulangi semula untuk kita memperbaiki solat hormat waktu yang kita nyatakan tadi. Cukup sekadar ini perkongsian tentang dua soalan yang boleh memberikan guide atau panduan dalam kehidupan kita untuk kita beramal. Cukup sekadar itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.